4 langkah intervensi tambahan tangani isu bekalan beras. Sekolah perlu patuhi garis panduan hadapi jerebu. Ya, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah hubungan dua hala antara Malaysia dan New Zealand kini lebih kukuh mengambil kira keperluan ekonomi dan sensitiviti masing-masing. Ini terbukti dengan beberapa lawatan oleh pemimpin kedua-dua negara sejak tahun lepas. Sesungguhnya, lawatan ini adalah tanda persahabatan erat yang telah selama dijalin antara kedua-dua negara dan rakyat kita. Our shared historical bonds and heritage have forged a strong connection between us and enriched our understanding of each other. Kuala Lumpur dan Wellington telah menikmati pertumbuhan kukuh dalam hubungan perdagangan New Zealand antara tiga rakan dagang terbesar Malaysia di rantau Pasifik tahun lalu, manakala Malaysia antara tiga rakan dagang terbesar New Zealand di ASEAN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Dame Cindy Kiro. Pertemuan selama 30 minit ini turut dihadiri Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh serta delegasi New Zealand. Lawatan sulung Kiro ke Kuala Lumpur mencerminkan kepentingan hubungan Malaysia-New Zealand yang telah lama terjalin. Ia di samping kerjasama yang terus diperkukuh secara rasmi ke tahap kerjasama strategik pada Mei lepas. Terdahulu, Dame Cindy Kiro diberi sambutan negara di Istana Negara. Istiadat dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan New Zealand dan Malaysia disusuli 21 das tembakan meriam. Dame Cindy Kiro kemudian memeriksa kawalan kehormat daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Kuala Lumpur. Kiro bersama Al-Sultan Abdullah turut menanam pokok nona di halaman istana. Ini merupakan lawatan sulung Kiro ke Malaysia dan rantau Asia Tenggara sejak menjawat jawatan Governor General New Zealand pada 21 Oktober 2021. Saudara, 4 langkah intervensi tambahan dilaksana bagi menangani isu bekalan beras dalam negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Fama telah diarah tingkatkan pengedaran beras putih tempatan ke kawasan luar bandar termasuk di kedai-kedai runcit. Oleh kerana margin jualan beras putih tempatan hanya 50 sen bagi kampit 10 gram, maka kerajaan akan menyalurkan kos pengangkutan kepada pihak Fama. Sementara itu, bagi Sabah dan Sarawak pula, kerajaan bersetuju memberikan subsidi RM950 setiap tan metrik bagi beras putih import BPI mulai 5 Oktober. Melalui langkah itu, ia membolehkan BPI diperoleh dengan harga runcit RM31 bagi setiap 10 kilogram. Tindakan diambil kerana pengeluaran beras putih tempatan di kedua-dua negeri itu adalah terhad. Dalam pada itu, perolehan baharu beras di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import. Semua perolehan pembekalan beras putih di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import, di mana pembekal-pembekal boleh mendapatkan bekalan pada harga borong, iaitu RM3,200 harga pintu gudang. Task Force Khas Bersepadu Penguatkuasaan Operasi Beras Putih (OPBPT) juga ditubuhkan dan diketuai Timbalan Menterinya, Chan Fung Hin. Ini kita akan membuat pemeriksaan menyeluruh ke atas rantaian industri, termasuk semua kilang-kilang besar dan stor-stor pemborong beras mulai esok. Sampel beras juga akan diambil di semua kilang beras, di gudang-gudang pemborong dan juga di pasaraya
untuk dibuat analisis kimia. Dalam perkembangan sama, orang ramai dinasihatkan tidak membuat pembelian panik, kekal bertenang dan membeli beras mengikut keperluan. Akhir sekali saya ingin mengingatkan orang ramai sekali lagi, supaya bertenang dan membeli beras mengikut keperluan dan kemampuan masing-masing. Jangan ada panic buying. Beli seperti biasa ikut keperluan keluarga masing-masing. Jelasnya, bekalan beras tidak berkurangan. Sebaliknya, faktor harga beras import naik mendadak memberi kesan. Ya, langkah intervensi tambahan bekalan beras negara dipersetujui Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim bertekad meringankan beban rakyat yang terkesan dengan kenaikan harga beras global. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan kata putus dicapai ketika pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan di pejabatnya. Pertemuan bagi mendapatkan penyelesaian berhubung situasi beras negara. Kerajaan Perpaduan prihatin keperluan rakyat untuk mendapatkan jaminan bekalan beras putih tempatan selain isu harga beras putih import. Perdana Menteri mendengar segala keluh kesah yang dibangkitkan rakyat, ekoran kenaikan harga BPI di pasaran, ekoran kenaikan harga beras global. Golongan yang berisiko diancam penyakit akibat cerbu dinasihatkan agar sentiasa peka dengan keadaan dan amaran semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara kini berdepan perubahan cuaca yang dinamik susulan peralihan monsun yang mengakibatkan cuaca panas dan kering. Situasi itu juga mengakibatkan cerbu yang membawa indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa negeri. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan telah mengarahkan semua pihak pengurusan bencana bersiap siaga berdepan sebarang kemungkinan. Orang ramai juga dinasihat merujuk maklumat terkini melalui laman sesawang Jabatan Alam Sekitar seperti yang tertera atau muat turun aplikasi My Cuaca. Saudara, 14 kawasan di seluruh negara dikategorikan tidak sihat setakat pukul 12.30 hari tadi sebelum berkurangan kepada 12 kawasan pada 4 petang. Nilai di Negeri Sembilan menjadi kawasan paling terjejas dengan catatan IPU 162. Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS Kendalian Jabatan Alam Sekitar JAS menunjukkan Ceras dan Batu Muda di ibu negara masing-masing merekodkan bacaan 161 dan 137, manakala di Putrajaya 154. Di Selangor, kawasan paling terjejas ialah Banting dan Shah Alam dengan bacaan masing-masing 155. Diikuti Petaling Jaya 154, Johan Setia 149 dan Klang 123. Di Taiping Perak, bacaan IPU adalah 109, sementara Negeri Sembilan melibatkan nilai 162, Seremban 157 dan Port Dickson 154. Pengurusan sekolah diminta mematuhi garis panduan yang disediakan berikutan beberapa kawasan di negara ini dilanda cerbu. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, garis panduan itu antara lain menetapkan tiada aktiviti luar boleh dilaksanakan jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Kita memang dah ada garis panduan kita dan kita kekal dengan garis panduan tersebut. Kita minta semua sekolah untuk patuhi garis panduan tersebut. Maknanya kalau IPU lebih daripada 100, tiada aktiviti luar boleh dilaksanakan dan ikut garis panduan tersebut. Sebagaimana yang sering kita tegaskan, garis panduan ini terpakai kepada semua dan mesti dipatuhi untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jumlah kawasan merekodkan bacaan indeks IPU kategori tidak sihat pagi tadi meningkat kepada 16, merangkumi 9 negeri dengan Ceras di ibu negara merekodkan IPU tertinggi dengan bacaan 164.
Ia mengulas isu kekurangan guru, Fadlina berkata ia bersifat sementara. Pihaknya sentiasa melaksanakan unjuran bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP untuk memastikan masalah tersebut dapat ditangani. Isu kekurangan guru adalah isu yang sementara dan kita baru selesai temuduga untuk pengambilan one-off dan kini sedang dalam proses untuk pengambilan secara COS, Contract of Service. Jadi sebab itu saya kata ia adalah sifatnya sementara. Kita sentiasa melakukan unjuran bersama SPP untuk memastikan isu kekurangan guru ini dapat ditangani. Rancangan Biar Betul DRTM dilancarkan untuk menjawab bahan fitnah. Juga kad kredit dan kad debit kini boleh digunakan sebagai kaedah pembayaran di 11 tol lebuh raya seluruh negara. Itu antara 10 tumpuan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lepas. Busuklah ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Meh tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi kita. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bertemu kembali. Penyertaan Malaysia ke Expo ASEAN K-Expo 2023 di Nanning, China mencatatkan jualan ekspor keseluruhan RM625.42 juta. Madrid menyatakan ia meliputi ekspor makanan dan minuman, penjagaan kesihatan, produk gaya hidup serta perkhidmatan. Program yang berlangsung 16 hingga 19 September itu menggariskan program berimpak tinggi termasuk mesyuarat perniagaan bersama pemain utama industri selain 10 MOU dimeterai syarikat Malaysia dengan China. Pavilion Malaysia mewakili pelbagai jenis industri termasuk kesihatan, farmasutikal, penjagaan diri, halal, produk dan perkhidmatan. Penglibatan sektor yang luas ini mencerminkan perubahan dan keperluan populasi besar China, segmen pengguna, pembelian tinggi kuasa dan perubahan gaya hidup. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang perlahan pada 3.9% tahun ini berbanding 4.3% pada April berikutan permintaan luar yang perlahan. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Malaysia Bank Dunia Dr. Apurva Sagi, permintaan domestik dijangka terus mendorong pertumbuhan tahun ini. Growth for this year is actually 0.4 percentage point lower than our previous forecast. And the reason for this should come as no surprise, lower global growth this year than last year, so anemic global growth, weak external demand, and we can see that in Malaysia's exports numbers, which contracted by 3.3% and 9.4% in the first two quarters of this year.
Walau bagaimanapun, bagi tahun 2024, Dr. Apurva berkata Bank Dunia menjangkakan ekonomi Malaysia akan berkembang kukuh pada kadar 4.3%. Ini dijangka disokong oleh prospek pertumbuhan global yang kukuh, harga minyak tinggi dan permintaan domestik yang utuh. Beliau menyatakannya dalam sidang media sempena perkembangan terkini ekonomi Asia Timur dan Pasifik Oktober 2023 dan bahagian pertama pemantauan ekonomi Malaysia September 2023 di Sasana Kijang Bank Negara Malaysia. Sementara itu, Dr. Apurva berkata mata wang tempatan menyusut 15% berbanding dolar Amerika dari Januari 2021 hingga Jun 2023. Jelas beliau, 3 penyebab utama ialah harga minyak, perbezaan kadar faedah dan kedudukan pelaburan antarabangsa. Period, we find that among those 3 factors, the US monetary policy tightening is the number one driver of ringgit appreciation. Sebelum ini, nilai ringgit menyusut 37% berikutan turun naik tidak menentu dalam kedudukan pelaburan antarabangsa IIP dan kejatuhan harga minyak. Nestle Malaysia Berhad dan Lembaga Koko Malaysia MCB menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk bekerjasama dalam inisiatif Koko Borneo Nestle NBCI. Kerjasama ini akan menggalakkan pemerolehan yang lestari dan bertanggungjawab serta amalan pertanian regeneratif oleh peladang terlibat. Usaha ini merupakan inisiatif rancangan Koko Nestle yang ditubuhkan pada 2009 dengan matlamat membentuk rantaian bekalan koko. Ia bagi menambah baik kehidupan komuniti peladangan selain mencegah penggunaan buruh kanak-kanak. Juga menyediakan rangka kerja bagi ketelusan dan kebolehkesanan sambil meningkatkan hasil dan kualiti tanaman. Permohonan baru pekerja asing dan sedia ada bagi 3 subsektor iaitu tukang gunting, pekerja tekstil dan tukang emas akan dibuka mulai 10 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata kuota permohonan itu dibuka sehingga 7,500 individu bagi 3 subsektor berkenaan. Majikan juga perlu membuat pendaftaran dengan Persatuan Perdagangan India. Permohonan ini dibuka sehingga kota yang ditetapkan oleh kerajaan telah dipenuhi bagi 3 subsektor ini. Sehingga 7,500 diangkat semuanya. Okay? Jadi kalau dalam 3 hari habislah. Dan tiada lanjutan permohonan dibenarkan selepas kota dipenuhi. Bagi pekerja sedia ada, bagi pekerja yang sedia ada, permohonan pembaharuan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS boleh dibuat oleh majikan bagi pekerja di bawah kategori ini bermula 10 Oktober 2023 pada hari yang sama juga. Permohonan itu tertakluk kepada syarat-syarat pengambilan pekerja asing sedia termasuk permohonan majikan, tempoh penggajian serta kriteria dan kelayakan. Berdasarkan rekod Jabatan Imigresen, kuota yang ditawarkan itu termasuk jumlah pekerja asing sedia yang bekerja di Malaysia iaitu sekitar 5,000 orang. Ia dibuka semula bagi memenuhi permintaan majikan selepas ia dibekukan sejak 2